Lina, Ya, ada ya apa saya. perkongsian pada malam ni? Saya nak cerita hantu tu mungkinlah tak ada sebab dah banyak dah cerita hantu saya berkongsi. Tapi saya nak cerita pengalaman saya kena sihir. Kena? Kena sihir. Oh, itu hantu lah tu. Tak apa. Sihir ni tak sekedar macam hantu. Tapi So, tak ada background music sebab saya tak pakai mic ni. Saya cabut. tak Okey. apa. Saya kena sihir ni lebih kurang pada tahun awal tahun 2002 macam itulah. Akibat daripada rasa hati, rasa cinta ditolak, maka saya telah disihir melalui makanan. Masya Allah. Okey. Makanan tu apabila saya menolak dengan cara baik, dan apabila cara baik saya mengharapkan penerimaan orang sana pun dengan cara baik, dan saya melihat penerimaan di sebelah sana tu baik. Dia datang rumah lepas tu kan, okey kata kita boleh kawan, dia datang rumah jumpa mak saya bawa makanan. Bila dia bawa makanan ke rumah, of course lah kita makan lah, betul tak? Makan sebab dia bawa ke rumah kan. So makan apa semua tanpa saya sedari bahawa makanan tersebut tak bersih. Jadi bila saya dah makan tu, start pada malam tu saya mula tak sihat, badan saya tak sihat. Saya dah mula demam, sakit kepala. Of course pada mulanya saya ingat biasalah sakit biasa, demam apa semua kan. So pergi klinik tak baik, sampai saya tak boleh makan dan berat badan saya tinggal 36 kilo. Allahu Akbar. Tangan saya setiap kali maghrib keluar kaca. Bila maghrib je, tapak tangan saya akan keluar kaca-kaca halus ni dan saya akan meracau. Lepas tu mak saya bawa saya berubat merata bro. Merata dia bawa saya berubat. Yang sini cakap saka lah, itu cakap inilah, semua tak boleh percaya punya. Merata kita orang pergi, tapi semua macam tak ni lah. Pergi Darul Shifa juga, tapi tak ni juga. Sampailah tak macam mana Allah tu nak temukan dengan orang yang betul. Masa tu kita orang balik daripada berubat satu tempat ni, kita orang duduk dekat satu kedai makan. Lepas tu ada seorang brother ni, dia datang kat meja makan kita orang. Dia cakap dengan mak saya, "Kak, anak akak sakit Lepas tu mak saya macam, mana tahu. Anak akak sakit teruk ni, dia cakap. Lepas tu dia tak apa, akak tunggu kejap. Dia tak ada kenalkan diri, dia tak ada apa. Dia terus bagi macam tu. Lepas tu dia pergi beli air kelapa dekat kedai. Dia baca apa semua. Lepas tu dia datang balik kat kita orang. Ni dek, kau pergi minum ni dekat pokok sana, kau jangan minum kat sini pula. Kau pergi minum kat sana. Lepas lah saya minum je, bro Fai, saya muntah, keluar rambut sampai kena tarik ni. Saya tarik rambut keluar pada mulut sebab tersangkut dekat tekak. Keluar semua. Rasa mesti perit tu Ya Allah, sakit. Allah je yang tahu sakitnya nak keluarkan muntah tu kan. Minum je kelapa tu muntah keluar rambut, muntah. Dia berbelit tau dekat tekak ni. Dah lah berat saya masa tu, kalau tiup angin pun boleh terbang. Lepas tu dah habis minum, dia kata, "Ni kak, ni kena sambung ubat lagi kak, tak boleh macam ni kak." Teruk, tapi saya tengok anak akak ni siam punyalah. Kalau saya bolehlah cuba tolong, tapi silap-silap saya pun gone. Dia cakap macam tu tau. Dia memang rock gila tau brother ni. Dia bukan tua, muda lagi. Tapi dia kata macam tu lah. Ni kalau saya berubat anak akak ni, saya pun gone, dia cakap macam tu. Tapi tak apalah, saya cuba. Lepas tu
dah tukar-tukar alamat apa semua, dia datang rumah, dia cubalah ubat seminggu lebih jugalah dia berubat saya, tapi memang nampak perkembangan saya bertambah sihat tu, nampak makin sihat kan. Tapi seperti yang dia cakap, sakit tu dapat kat dia sakit, saya sihat, dia sakit, dan akhirnya meragut nyawa dia sendirilah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meragut nyawa dia sendiri. Walaupun dia tahu akibat daripada berubat saya tu, nyawa dia boleh tergadai, tapi dia sanggup ubatkan saya lah. Itu yang saya macam, bila saya teringat kan, tadi bila bercakap pasal sihir tu, saya teringat dekat arwah tu. Dan itulah cerita dia. Dan saya yakin dan percaya orang yang buat saya tu, dia akan menanggung azab yang tak sudah sampai kiamat nantilah. Kan? Balasan Allah tu pasti. Betul. Dan saya tak jumpa lagi hamba Allah tu, saya memang tak pernah jumpa lagi, dan saya pun dah tak ingat muka dia macam mana apa semua. Cuma saya yakin hidup dia di dunia pun tak senang, apatah lagi dekat akhirat nanti, sebab sehingga meragut nyawa orang. Betul. Tapi saya pernah lalui benda tu. So bila bercakap soal ilmu sihir ni, walaupun ramai yang tak percaya, kita tidak boleh menidakkan perkara ni, sebab saya dah alami dan saya tahu betapa seksanya bila kita terkena sihir ni. Nak berubat zaman sekarang, Bro Fai, bukan semua yang kita pergi tu betul. Sebab kadang-kadang diorang ni nak duit je, berubat sekali 500, nak buat macam ni, kita nak kena buat ni, ni ada bayaran-bayaran. Saya memang tak percaya kalau yang ada bayaran ni. Dan kebanyakannya hanya palatau lah. Diorang macam konon terror, tapi sebenarnya abuk mentara. Palatau. Memang tu susah. Macam saya cakap, kejamnya manusia. Betul. Saya bersyukur pada Allah temukan saya dengan arwah hanya dekat kedai makan, dan arwah sanggup ubat saya sampai sekarang lah. Alhamdulillah saya sihat. Tapi itulah cerita dia, memang saya pernah kena. Baiklah, kita sama-sama kan, kita doakan semoga Allahyarham ni ditempatkan di kalangan hamba yang beriman, ya. Tujuan yang baik, tapi Allah uji dia begitu. Allah sayangkan dia atas kemurnian hatinya kan. Kita doakan supaya Allahyarham ditempatkan di kalangan hamba yang beriman. Kita doakanlah. Amin. Betul kata Audio TV, sihir tu benar dan Allah Maha Berkuasa. Betul. Ni apa Lina, saya nak tanyalah awak masa awak terkena sakit tu sakit sihir, akibat sihir tu, ada tak masa tu awak ternampak macam-macam benda? Saya tak nampak, tak ada. Sebab saya terlalu sakit. Saya tak boleh makan, saya tak ada tenaga. Tapi saya tak ada gangguan-gangguan yang macam tu, tak ada. Cuma seingat saya lah tak ada. Tapi sebab saya banyak yang saya tak ingat kejadian masa tu. Yang saya ingat, saya akan meracau setiap kali azan maghrib, kaca keluar pada tapak tangan saya, dan saya tak sedar masa tu lah. Ini diorang lah cerita balik. Tapi apa yang saya lalui sebenar saya pun tak tahu. Yang pasti berat badan saya last saya tinggal 36 kilo. So memang tak tahu nak cakap lah. Sebab saya tak boleh makan, saya tak boleh minum. Sebab rata-rata saya tanya pada orang yang pernah melalui terkena sihir ni kan, bila saya tanya kan, pernah tak nampak apa-apa semasa sakit tu dia orang mengatakan macam-macam benda yang tak sepatutnya kita nampak pun kita boleh nampak. Bermakna benda tu kita nampak makhluk halus lah maksudnya kan, tapi memang dengan keadaan wajah yang sangat bodoh lah, yang sangat menakutkan lah. Betul, tapi saya tak ada macam tu. Aduh, korang ni bukan room politik, ini room cerita hantu.
Selamat datang ya. Terima kasih kerana sudi hadir. Tapi itu pengalaman saya. Saya ada satu lagi cerita sihir juga, Bro Fai. Ini kena dekat arwah bapak saya. Saya ingat pasal masa tu saya remaja lagi. Ini macam mana? Dia bukan sihir. Sorry, bukan sihir. Dia arwah atuk saya dulu. Orang lama kan dia ada ambil ilmu kan. Dia ada membela apa semua kan. Lepas tu masa arwah atuk saya nak meninggal, saya ingat lagi masa tu mak saya semua tak bagi kita orang pergi tau. Sebab saya cucu sulung perempuan, abang saya cucu sulung lelaki. Jadi memang tak bagi pergi. Lepas tu nak melepaskan arwah ni, salah seorang anak dia kena ambil. So arwah abah saya ambil. Sejak daripada arwah abah ambil, abah ni nak kata kehidupan dia berbeza, tak. Dia solat apa semua memang dia buat. Tapi ada ketika dia memang sakit teruk tau. Pak Ngah saya bawa pergi berubat, merata juga berubat pasal nak putuskan nak buang benda ni daripada diwarisi, sebab dia benda yang diwariskan. So saya tengok betapa struggle-nya arwah abah saya nak buang semua benda tu. Sampaikan dia sakit, tapi kekuatan dia adalah dia solat. Walaupun bila dia solat dia sakit, tapi dia tetap solat. Dan sebenarnya rupanya itulah pendinding untuk diri dia tahu, melawan kepada benda yang dia ambil daripada arwah tu. Lepas tu bila dia dah sihat apa semua, kita orang pun tanyalah sebenar kan. Lepas tu arwah abah pun cerita, rupanya benda tu dia macam hantu raya tau. Pasal masa arwah nak meninggal dulu, kena buka atap rumah tu. Atap rumah apa semua. So kita orang masa arwah abah saya belum sepenuhnya sihat, kita selalu nampak arwah Tok Wan dekat rumah. Walaupun Tok Wan sebenarnya dah meninggal, tapi dia ada kat rumah. Alamak. Macam mana tu? Itu macam macam saka keturunan. Betul, dia macam saka kan. So nampak je. Lepas tu cakap, sebab kita orang ni tak pergi, jadi bila kata meninggal tu kita orang macam ya tak ya macam tu kan. So kita cakap kan arwah Tok ada tadi macam tu kan. Tok Wan ada tadi, nampak Tok Wan macam tu kan. Lepas tu arwah abah memang selalu pesan lah, kalau nampak arwah Tok jangan pergi, jangan layan, jangan apa. Sebab Tok dah meninggal, kena ingat tu Tok Wan dah tak ada kan. Tapi memang arwah abah saya struggle lah nak buang benda ni. Tapi alhamdulillah dia berjaya lah. Dia berjaya buang. Makan tahun tak? Makan tahun. Memang makan tahun. Biasanya kan kalau macam kes-kes yang melibatkan saka, melibatkan sihir, kalau nak berubat ni memang makan masa yang lama. Betul. Memang makan bertahun-tahun. Sebab dia kena jumpa gu yang betul-betul. Gu yang serasi. Kalau dan tak serasi memang tak jadi. Okey. Dan lagi satu kan, empunya diri, empunya diri yang menolak saka dan yang terkena sihir tu kan, dia perlu beramal juga. Maksudnya macam ni tau. Ustaz yang mengubat si pesakit tu akan memberikan satu macam, jazahkan dia satu amalan, zikir apa semua tu kan. Yang si punya diri tu sebenarnya kena beramal. Kalau dia tak beramal, bermakna benda tu akan datang balik. Betul. Lepas tu mak saya ceritalah dulu waktu kita. Betul kata Azrin. Mak saya ceritalah waktu kecil saya dengan abang saya, sebab kita ni cucu sulung kan. Dilapikkan tidur dengan kain hitam sebab tak nak, maknanya kita orang ni potong lah, tak nak diwaris lah, macam tu lah kata dia orang lah punya cerita. Saya pun tak pasti sangat, tapi dilapikkan dengan kain hitam supaya dah melanggar lah dia punya cara-cara syarat dilakukan agaknya lah kan. Sebab kita orang dua-dua cucu sulung lelaki dan sulung perempuan. Tu lah.
Tapi memang ngeri lah. Salam Bro Fai dan semua sahabatnya. Aku salam pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku TS Lanang, terima kasih kerana sudi hadir. Tapi anak saya yang perempuan Bro Fai, sekarang ni dah 9 tahun lah. Dia waktu kecil lagi ni, budak ni, aduh pening. Hijab terbuka. Allahu Akbar. Hijab terbuka pula. Apa Ya. dia dapat? Berkawan dengan momok. Kejap-kejap kan dia cakap, kakak dia bercakap, berbual dengan kakak momok. Jangan kacau, jangan usik mainan Raisya lah. Lepas tu bila kita cakap muka kakak momok, dia cakap dia tak suka kakak momok tu sebab hodoh. Allahu Akbar. Tapi dia memang sentiasa bercakap dengan kakak momok. Kan naik kereta, kita orang pergi jalan waktu malam kan. Kenapa kakak momok ada dekat cermin luar? Allahu Akbar. Dia. Tapi sekarang alhamdulillah dah tak nampak ah. Tapi memang merata, ya Allah, kita orang kecil dulu takut jadi pendamping pasal dia memang boleh nampak. Allahu Akbar. Pergi berubat tak? Tak ada, saya tak bawa dia pergi berubat. Cumanya adalah yang saya amalkan untuk dia tak berlarutan lah. Seram tu. Ini ya betul. Tengah main-main ni kan, tiba-tiba dia gaduh. Tiba-tiba dia gaduh dengan kakak momok. Raisya tengah cakap dengan kakak momok lah. Kakak momok. Saya siap record video-video dia, semua ada saya record. Allah. Raisya tengah cakap dengan kakak momok. Kakak momok ni suka usik mainan Raisya. Allah. Itulah kawan dia, macam dia bercakap betul-betul dengan kawan macam ada dekat sebelah dia, duk bergaduh dua orang dengan kakak momok. So rakaman tu Lina masih simpan lagi lah? Ada, saya simpan. Okay. Kakak momok dia tak habis-habis. Kakak momok pening tu Fai. Tambah-tambah kalau pergi jalan kan. Kalau pergi jalan memang kita orang suka dia tidur. Sebab kalau jalan malam dia tak tidur, dia mulalah meraban, nanti dia nampak kakak momok dekat cermin kereta lah. Dekat sini dia nampak. Nampak kat tepi jalan lah. Dia nampak je kakak momok dia tu. Ikut dia merata. Allahu Akbar. Kakak momok. Tapi sekarang alhamdulillah dah 9 tahun dah tak nampak dah. Dia dah tak nampak dah. Masa dia kena tu umurnya lingkungan berapa tahun? Dia bercakap belum setahun, dia dah bercakap dah. Dia dah pandai bercakap. So daripada start dia boleh bercakap tu sampai 3 tahun macam tu lah. Dalam 3 tahun macam tu dia masih nampak benda-benda tu. Kakak mok race dengan kereta papa dia. Ya, dia sibuk. Nanti saya sharekan Bro Fai video dia bercakap dengan kakak momok. Boleh. Kakak momok tak habis-habis. Tapi alhamdulillah lah dah selesai. Kalau tak saya pening tu sebab kalau dia nampak sampai besar, maknanya hidup dia nanti tak macam budak-budak biasa. Itu kadang-kadang kita takut juga bila kata anak kita ni bila apa ni berdamping dengan makhluk-makhluk macam ni kan. Kita takut nanti dia lebih hanyut lagi kan. Betul. Dan kita sebenarnya sebagai mak bapak, apa yang saya belajar Bro Fai, kalau kita tengok anak-anak kita macam ni, jangan kita bagi dia layan. Betul. Jangan kita bagi dia layan, dia terus hanyut dengan dunia dia. Dan itu akan membuatkan sampai ke besar lah jawabnya dia akan hidup tak normal nanti. Kita kena do something. Jangan kita ingat itu hanya alah biarlah dia budak-budak. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Betul tak boleh. Benda tu bahaya. Kita mesti usahakan sesuatu untuk dia kembali pulih. Betul. Sebab apa? Kita memang tak berhak untuk nampak dia. Betul, setuju. Kita tak berhak untuk nampak dia. Betul. Sebab kita makhluk yang sempurna tau. Mereka ni tak sempurna kan. Kadang-kadang wajah mereka ni memang orang kata kita pun tak boleh nak. Kalau kita ni orang kata mata kita ni boleh nampak dunia dia, kita boleh nampak dia kan. Kita nak berak pun kita tak lalu tau. Ya. Dia boleh main-main lagi kakak momok. Tapi alhamdulillah lah dia dah sembuh dengan sendirinya lah ya. Alhamdulillah.
Kalau tak, saya memang akan memang merata jugalah, orang kata meraban nak cari tempat kan untuk nak ni kan. Tapi alhamdulillah dia lepas tu dia okey. Tapi kita tak biar dia hanyut dengan dunia dia. Kalau kalau hanyut dengan dunia dia, memang saya rasa dia sampai sekarang lagi dia duduk, benda tu masih kacau dia kan. Bermakna benda tu come and go lah maksudnya. Memang ada dengan dia lah. Nanti datang kacau, lepas tu kan tengah-tengah tidur pun dia boleh bangun, marah kakak momok kacau dia tidur. Saya nak tanya juga satu perkara lah. Macam Lina, keturunan Lina tak kira lah daripada bapa ataupun mak lah kan. Ada tak antaranya keturunan daripada perawat? Ada tak? Saya tak tahu. Tapi Bro Five, kenal tak arwah Omardin? Omardin mestilah saya kenal. Tapi memang dia tak kenal saya lah. Tu datuk saudara saya. Saudara ini. Okey. Maha Guru silat. Ya. Maha Guru Datuk Omardin. Ya. Itu datuk saudara saya. Tapi kalau soalan kalau soalan Bro Fai tu saya pun tak mampu nak jawab. Saya tak tahu. Okey. Okey Lina, ada tak apa-apa perkongsian yang lain? Itu je lah, kita bagi peluang pada orang lain pula yang nak share cerita. Nanti kalau ada cerita lain saya bagi tahu. Boleh, no problem. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak Lina kerana sudi kongsikan pengalaman. Lebih daripada satu ni. Alhamdulillah. Terima kasih Bro Fai. Okey Lina, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.